Dia tiap-tiap kali lepas semayang, dia pasal masa dia kecil, dia kata, dia cerita dalam kitab dia Al-Mawdu'at, dia kata masa dia kecil, dia duduk mengaji dekat Tuan Alim hak mengajar di tempat dia. Satu Tuan Alim ni sudah baca satu hadis, dia dengar, dia sudah capture benda tu, dia terus pegang, dia buat amalan. Apa dia? Tuan Alim tu, ustaz tu, tok guru tu baca satu hadis, cerita kata barang siapa selepas sembahyang fardu dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca ayat kursi, kemudian dia baca ayat daripada surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikat. Kita dah baca kan? Satu. Kemudian baca ayat 26 daripada surah Ali Imran, qulillahumma malikal mulki tu'til. Kita baca tak? Baca. Okey. Siapa yang baca benda ni selepas semayang ni, tok guru hak dia pergi masjid masa kecil ni mengajak baca satu hadis abang yang tu. Siapa yang lepas semayang, dia baca Fatihah, dan lepas bagi salam, dia wirid, dia baca Fatihah, lepas tu dia baca ayatul kursi, kemudian dia baca syahidallahu annahu la ilaha illahu tu, kemudian dia baca qulillahumma malikal mulki, dia baca ayat tu semua. Tiap-tiap kali lepas semayang dia baca benda tu, tok guru hak duk mengajar tu kata, dia akan dapat 5 perkara. Satu, Allah Subhanahu wa taala garanti bagi syurga dekat dia kalau dia amalkan benda tu. Ibnu Jauzi masa tu kecil ni dengar, impress. Yang kedua, dalam hadis yang tok guru tu baca kata, Allah akan pandang orang yang lepas semayang baca Fatihah, baca ayat kursi, baca 2 ayat daripada surah Ali Imran tadi ni, Allah akan pandang dia 70 kali pandang tiap-tiap hari. Tok guru yang mengajar tu baca hadis kononnya macam tu. Yang ketiga, Allah akan tunaikan 70 hajat dia satu hari. Hadis ni tok guru tu baca, dia duduk dengar, dia budak masa tu, dia kata. 4, Allah akan selamatkan dia daripada apa-apa musuh dia. Yang kelima, Allah akan pelihara dia. Orang yang baca apa tadi? Fatihah, ayat kursi, 2 ayat syahidallahu annahu tu dengan qulillahumma malikal mulk. Baca yang tu, selepas daripada setiap kali semayang, Allah akan bagi dekat dia 1, 2, 3, 4, 5 benda ni. Hadis tu bunyi lagu tu. Dia budak masa tu, dia dengar. Betul-betul motivated. Dia rasa, ni tak boleh lepas ni. Ini peluang cukup baik ni. Dapat syurga dah cukup baik. 70 kali sehari Allah nanti duduk tengok dia. 70 hajat dia Allah nanti settle bang. Apa musuh pun Allah akan protect dia daripada kena apa-apa tak elok dengan musuh. Dan Allah akan pelihara orang. Apa sangat dia kata nak baca Fatihah ayat kursi dengan 2 ayat pendek ni? Apa sangat? Dia praktis benda tu selama 30 tahun. Siapa kata ni? Imam Ibnul Jauzi kata dalam kitab dia Al-Mawdu'at, dia tulis benda ni, pengalaman dia 30 tahun. Tiap-tiap kali lepas semayang dia wiridkan benda tu. Pasal apa? Pasal dia nak tu janji yang disebut dalam hadis tu. Okey. Selepas 30 tahun dia duk praktis benda tu, dia pun dah jadi satu alim besar. Dia pun mula duk cari balik ni benda hak dia duk buat amal ni, hadis hak dia dengar daripada tok guru ni masa kecil ni, dia pergi duk cari balik. Palsu rupanya benda tu. Allah, 30 tahun dia duk buat amal benda tu. Buat amal dengan harapan nak dapat tu janji-janji yang disebut dalam hadis tu. Selepas 30 tahun dia kata dia beramal, dia sendiri cerita benda ni dalam kitab tu. Bila dia duk baca benda ni 30 tahun, sampailah dia dah boleh jadi satu orang alim dan boleh mencari sendiri benda ni. Bila duk cari-cari, palsu rupanya benda ni. Dia stop immediately amalan tu. Dia stop amalan tu. Dan dia habang dekat anak murid dia. Anak murid dia tanya dia. Ini dia tulis. Anak murid tanya dia, Tok Guru, apa masalah baca Fatihahnya? Itu Quran. Tok Guru, apa masalah baca ayat kursi? Itu Quran. Apa masalah baca syahidallahu annahu la ilaha illahu? Itu ayat Quran. Apa masalah baca qulillahumma malikal? Itu ayat Quran. Apa masalahnya? Pasal apa yang pergi berhenti benda tu?
Jawab Imam Ibnul Jauzi, dia tulis dalam kitab dia. Dia kata isti'malul khair yanbaghi an yakuna mashru'an fa idza alimna annahu kadhib kharaja minal mashru'iyyah. Dia kata apabila kita amalkan satu-satu perkara tu yang kita duk sangka dia daripada sumber yang masyru', daripada sumber yang sahih, daripada hadis yang betul, tiba-tiba kita dapati benda tu daripada hadis yang tak betul. Benda itu kazib. Dia kata benda tu tipu. Maka tidak adalah perkara yang palsu itu boleh diteruskan sebagai amalan. Dia kata.